Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang pasti menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih menontonkan adil dan sidang hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum hari ini. Walaupun hanya di alam maya serta bersituasikan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara, kita masih mampu melakukan forum hari ini. Saya, Puteri Kanisa Nabila binti Roslan, moderator forum pada hari ini. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel yang pertama yang saya gaya iaitu saudari Nurul Jana binti Isyam yang berasal dari Kuliah Johor. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari, dan apa khabar? Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah saya sihat di sini, tidak menghadapi banjir. Alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua lagi bergaya, saudari Nurin Alia binti Zamri yang merupakan anak jati Terengganu. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih moderator. Saya sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ahli panel kita yang terakhir nampak pemalu tapi peta berkata, saudari Nur Suhairi Fitria binti Sulaiman berasal dari Melaka. Selamat datang saudari, dan apa khabar? Terima kasih menjemput saya. Alhamdulillah saya sihat di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua panel. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tajuk forum hari ini iaitu bahan terlarang dalam produk kecantikan. Dewasa ini terdapat pelbagai produk kecantikan kosmetik yang berada di negara kita sama ada buatan tempatan maupun yang diimport. Apakah yang dimaksudkan dengan kosmetik? Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kosmetik bermaksud alat solid atau bahan yang digunakan untuk mencantikkan rupa seseorang. Oleh yang demikian, penggunaan produk kosmetik dapat menjadikan rupa palsu lebih cantik dan menarik dari segi fizikal serta menambah keyakinan seseorang. Wanita dan kecantikan memang tidak dapat dipisahkan, malah perumpamaan Melayu seperti rambut ikal bak mayang mengurai, mata bersinar bak bintang kejora, pipi licin bagai pau di layang, kulit putih gebu bak telur rebus dikupas, dan pelbagai lagi menggambarkan kecantikan lahiriah wanita. Produk kosmetik yang dahulunya dianggap tidak penting, kini menjadi satu keperluan kepada pengguna. Wanita kini yang maju dari segi pendidikan dan ekonomi amat menitikberatkan kecantikan dalam hidup mereka. Produk kosmetik menjadi kemestian agar penampilan mereka menjadi lebih menarik dan nampak hebat, sehingga mereka terlalu obses dengan produk kosmetik tanpa memikir baik dan buruk sesuatu produk. Apa sahaja yang membuatkan mereka cantik, mereka sanggup mencuba dan terus mencuba tanpa memikirkan resikonya. Banyak kes pengguna produk kecantikan menyesal sehingga hari ini. Hal ini kerana mereka terlalu obses dengan produk kosmetik sehingga tidak meneliti dahulu kandungan produk kosmetik sebelum menggunakannya. Kurang kesedaran dan pengetahuan mengenai bahaya kandungan produk di samping ingin mengambil jalan pintas untuk kelihatan cantik menyebabkan pengguna berdepan risiko yang boleh membawa maut. Ada yang mengambil produk tanpa mematuhi peraturan sehingga mengundang kemudaratan. Ada juga yang sanggup pejam sebelah mata terhadap kandungan bahan kimia berbahaya asalkan hajat mereka tercapai. Oleh itu, forum pada hari ini untuk menyediakan semua pihak betapa bahayanya bahan terlarang dalam produk kecantikan. Baiklah. Soalan saya kepada panel pertama, seperti mana yang kita ketahui, bahan terlarang dalam produk kecantikan telah berluasa penggunaannya pada hari ini. Pada pendapat saudari Nurul Jana, apa itu bahan terlarang dalam produk kecantikan? Dipersilakan saudari. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan moderator yang telah memberi izin kepada saya dan memberi peluang kepada saya untuk meluahkan hujah-hujah saya pada hari ini dan pendapat saya tentang bahan terlarang dalam produk kecantikan ini. Okey, sebelum saya mengupas lebih lanjut mengenai apa itu sebenarnya bahan terlarang dalam produk kecantikan, kita sebagai pengguna, consumer, kita kena tahu apa kulit kita yang kulit kita nak.
kita, jenis kulit kita apa dan bagaimana untuk mengatasi masalah kulit kita sebelum kita memilih produk. So jadinya saya akan kupas sedikit mengenai kulit sebelum saya teruskan kepada apa itu bahan terlarang dalam kosmetik. So kulit kita ni ada 3 lapisan. Okey, lapisan yang pertama, yang akhir sekali yang kat sini adalah epidermis. Dan epidermis tu kat situ dah terdapatnya skin barrier. Skin barrier ni adalah lapisan kulit yang paling luar yang protect kita punya kulit dalam daripada sinar UV, habuk, kotoran dan sebagainya. So, apabila skin barrier kita mula rosak, itulah bermulanya kerosakan pada bahagian dalam. Kita ada masalah jerawat, jeragat, minyak dan sebagainya. Setiap orang mempunyai kulit yang berbeza. Ada yang kulit berminyak, kulit normal, kombinasi dan juga kering. Kulit berminyak terjadi bila sebum dalam kulit kita ni dia menghasilkan lebih banyak minyak berbanding dengan orang lain. So, untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, kita sebagai consumer mestilah pilih produk. So, kebanyakan orang yang telah mengalami breakout. Breakout ni penuh muka dia dengan jerawat dan dia telah berusaha bermacam-macam bertahun-tahun untuk dia menghilangkan kerosakan pada wajah. Tapi biasalah untuk mendapatkan kulit yang cantik, yang ideal seperti yang dibubar-bubarkan, kulit cantik seperti kulit telur, licin dan sebagainya memerlukan masa yang sangat panjang dan juga kesabaran seseorang itu. Okey. Tapi bila peringkat seseorang itu tidak sabar, diorang akan mengambil jalan mudah dengan menggunakan bahan terlarang dalam skincare. Okey, bahan terlarang dalam skincare ada banyak, tapi yang paling terkenal, yang paling kesan dia sangat cepat adalah hydroquinone dan triquinol. Okey, di mana kedua bahan ini bila diletakkan dalam skincare kita, dia akan memberi kesan seawal 3 hari penggunaan kulit you dah boleh cerah. Okay. Ia ni sangat pelik tau sebenarnya. Sebab kebanyakan skincare yang telah dikaji oleh profesor, oleh KKM, apa semua tu, dia mengambil masa 3 bulan ke atas untuk memberi kesan pada kulit kita. Tapi bila guna kedua bahan ini sangat berkimia racun, dia racun berjadual, dia akan menyebabkan 3 hari kulit dah boleh cantik, licin. Ada apa-apa kotor-kotoran semua tak ada. Seperti yang kita tahu, produk yang ada dekat Guardian ataupun Watsons juga, produk yang bagus yang tidak mempunyai bahan terlarang juga ada proses peeling. Okey, peeling, pengelupasan, tapi bukan drastik pengelupasan. Kita memang kena dalam skincare kita kena ada minggu yang kita kena buat proses peeling untuk membuang sel kulit-kulit mati. Tapi peeling tu hanya buang lapisan kulit-kulit mati saja. Tapi bila dalam produk yang ada triquinol dan hydroquinone ni, dia punya peeling dia bukan setakat kulit mati, tapi kulit-kulit hidup dia kupaskan, dia hakiskan sehingga nampak kulit yang licin. So kalau kita perasan, kalau kita keluar pergi mana kita nampak seseorang tu kulit dia licin berkilat-kilat, berkilau-kilau sampai boleh nampak pantulan tu kat muka dia tu, mesti something wrong yang dia pakai tu. So saya nasihatkan, saya juga sebagai seorang pengguna menasihatkan supaya sebeli apa-apa kita tengoklah ingredient belakang dia tu. Kalau kita ada terbaca triquinol, hydroquinol tu, tolonglah saya merayu sangat kepada anda semua supaya tidak menggunakan langsung produk ini sebab produk ini mempunyai racun berjadual dan mempunyai kesan jangka masa panjang. Bukan setakat sekarang tapi 10 tahun akan datang. Okey. Jadinya untuk kita tahu, senang cerita, produk yang ada hydroquinol, triquinol ni, kita labelkan ni sebagai produk timbang kilo. Okey, produk timbang kilo ni
kebanyakan dia dijual di toko-toko jamu. Okay? Saya mention sedikit nama-nama dia adalah Brilliant Skincare, Daymatic, produk-produk tersebut kita memang tahu dia memang ada bahan terlarang dalam kat situ, tapi setiap hari ada je orang nak beli, ada je tak sudah-sudah. Sebab apa? Sebab dia orang tak ada kesabaran dan mungkin tiada kesedaran dalam produk ini berbahaya kepada kesihatan, terutamanya wanita yang akan satu hari nanti akan mempunyai anak, mengandung, dan efek skincare tersebut boleh efek kepada janin yang kita bawa nanti dan juga buah pinggang kita. Okey. Macam mana kita nak tahu satu produk itu dia timbang kilo? Texture dia. Yang pertama, dia guna botol yang kecil-kecil, pack yang kecil-kecil, ada kecil-kecil dalam satu kotak tu mesti ada krim siang, krim malam, sabun, toner. Satu set RM60 kecil je. Itu benda luaran yang kita boleh nampak dia tu adalah produk timbang kilo. Yang kedua, produk dia tu dia likat. Kalau kita tarik dia tu, kita ambil dia tu, dia boleh macam sticky. Dia so sticky, boleh tarik macam tu dan juga dia ada bau yang sangat wangi. Sebab apa dia wangi? Sebab nak tutup bau kimbap. Sebenarnya merkuri ambil satu bahan yang terlarang. Dia ada bau yang sangat kuat. Okay. Sebab dia kuat tu, sebab itulah dia boleh menghapis kulit kita. Okay. Kebanyakan produk ini dia ada berwarna. Warna pink, warna hijau. Kalau kita tengok dekat video produk dalam kilo, memang warna dia ada macam-macam warna. Sebab produk tu kebanyakannya diimport daripada Thailand. Okey, saya mengaku dulu saya sendiri adalah salah seorang mangsa yang telah menggunakan produk Dinas Kosmetik. Okey, memang betul kesan dia awal 3 hari saya boleh nampak muka saya sangat cantik, sangat bersih, putih. Ini dengan ini lain, ini hitam, ini putih. Tapi sepanjang pemakaian tu saya tidak boleh kena matahari, saya tak boleh kena hujan. Bila kena setitik, walaupun setitik air hujan tu memang pedih dia, Masya Allah, na'udzubillah, memang pedih sangat. So jadinya saya berharap supaya masyarakat di luar sana, terutamanya perempuan yang mengutamakan kecantikan dalam hidup ni, janganlah menggunakan produk timbang kilo ini walaupun kesan dia seawal 3 hari, 7 hari, 1 hari. Gunalah produk yang ada di Watson dan Guardian yang kita memang tahu terang-terang dekat situ kat Watson dan Guardian tu adalah produk yang selamat untuk kita guna sepanjang hidup kita. Okey. Saya nak beritahu, kadang-kadang ada owner kepada produk timbang kilo ni, dia mengatakan bahawa saya ni dah ada kelulusan daripada KKM, dia ada kelulusan KKM kan, label KKM. Tapi saya nak beritahu kat sini, sebenarnya yang sebenar-benarnya KKM tidak pernah, okey, saya ulang, tidak pernah meluluskan ataupun kita panggil mengiktiraf produk-produk ini. KKM dia cuma bagi notification. Bila orang kata saya ada notification KKM, notification tersebut tidak bermakna produk itu selamat, okey? Sebab notification tu tersebut hanyalah kita panggil daftar sahaja, daftar produk kita dekat KKM. Notification tu tidak bermakna KKM mengkaji kita punya produk. Dia cuma contoh kalau macam ada consumer yang telefon KKM buat aduan tentang produk ni teruk. So KKM akan datang ke kilang tersebut untuk dia buat penyelidikan. Baru kat situ baru KKM buat penyelidikan. So kita jangan percaya sangat dengan stigma saya ada notification. Okay, nombor note tu tidak menjamin skincare tersebut selamat. So jadinya sebagai consumer untuk kita tahu yang mana produk yang ada bahan terlarang ke tak ada, sebab banyak kan, sebab sangat banyak. So
sebagai consumer, KKM telah mengesyorkan satu jalan untuk kita tahu produk tersebut ada racun ataupun tidak adalah kita pergi ke laman web NPRA. NPRA ni adalah bahagian Regulation Farmasi Negara, Kementerian Kesihatan punya. So dekat situ kita akan boleh detect produk yang mana yang ada bahan terlarang ataupun tidak. So kalau kita dah tahu, tolong sangat-sangat kita sebagai consumer elakkan, janganlah duk gatal tangan, duk beli juga benda tu, pakai. Lepas tu duk canang ke orang muka aku cantik sebab aku pakai produk ni. Lepas tu orang lain pun beli. Lepas tu last akhirnya bila dia stop, boom, naik semua jerawat. Sebab masa saya stop pakai Dinas tu, muka saya terus naik hitam. Sebab saya memang asalnya cerah. Bila saya pakai tu makin cerah. Tapi bila saya stop, terus naik hitam yang hitam. Okay. Saya bersyukur Alhamdulillah sebab dia hitam je. Dia tak ada terus naik satu muka breakout. Alhamdulillah. So saya sangatlah merayu kepada semua. Janganlah kita guna yang ada merkuri, hydroquinol, tritinol dan macam-macam lagi. Banyak sangat produk timbang kilo yang ada dekat toko-toko jamu. Okay. Dan juga saya nak beritahu yang saya nak ulang balik hujah saya yang berkenaan bahan terlarang akan memberi kesan sampingan bukan sekarang tapi 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang, diberi kesan kepada anak cucu kita, diberi kesan kepada kesihatan kita, buah pinggang kita, hati, kulit, darah semua akan memberi kesan kepada hidup kita. So jadinya cubalah elakkan, bukan cuba, mestilah elakkan produk timbang kilo. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nurul Jana atas penjelasan beliau sebentar tadi. Berkenaan apa itu bahan terlarang dalam kecantikan. Yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Saya tertarik dengan pandangan beliau bahawa dua bahan yang digelar produk timbang kilo iaitu seperti merkuri dan lagi dua bahan tu yang boleh merosakkan muka dalam 3 hari. So mestilah benda tu akan memberi efek yang besar kepada kita dan pada kita yang akan datang. Seterusnya saya ingin beralih kepada panel yang kedua. Memang kita tidak dapat menafikan bahawa setiap bahan dalam produk kecantikan itu ada kebaikannya, namun setiap kebaikan itu pasti tersirat keburukan. Bahan dalam produk kecantikan bukan sahaja membawa kebaikan, malahan membawa keburukan tanpa kita sedari. Bolehkah saudari Nurin Alia mengemukakan pandangan saudari mengenai akibat penggunaan bahan terlarang dalam produk kecantikan? Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari Tuan Moderator kerana memberikan masa kepada saya untuk berbicara. Jadi sidang hadirin sekalian, sesungguhnya terdapat banyak akibat apabila seseorang itu menggunakan bahan terlarang dalam produk kosmetik mereka. Dan bahan yang paling popular yang didapati dalam beberapa produk kosmetik adalah merupakan bahan merkuri. Masyarakat tidak sedar bahawa bahan merkuri ini juga banyak digunakan dalam kehidupan kita seharian seperti pada lampu, termometer dan pengolahan emas. Penggunaan kosmetik yang mengandungi merkuri adalah bertujuan untuk mencerahkan kulit dan ia merupakan rawatan anti penuaan seperti masalah jeragat, kulit tidak sekata dan kerutan. Dan ia adalah tidak dibenarkan dan boleh memudaratkan kesihatan. Dan merkuri yang terkandung dalam produk kosmetik boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang dan sistem saraf. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau yang belum dilahirkan. Selain itu juga kesan mudarat akibat pendedahan kepada merkuri ini boleh juga dialami oleh orang sekeliling kita, terutamanya kepada kanak-kanak apabila produk kosmetik yang mengandungi merkuri itu disapu pada kulit meruap dan di hidung. Selain itu bayi dan kanak-kanak kecil
juga boleh terdedah kepada merkuri apabila mereka menyentuh produk kosmetik di mana yang mengandungi merkuri atau orang yang menggunakan produk kosmetik tersebut. Dan mungkin juga kanak-kanak kecil ini memasukkan sentuhan produk kosmetik itu ke dalam mulut. Dan penggunaan produk yang mengandungi merkuri ini juga boleh menyebabkan ruam, iritasi dan perubahan lain pada kulit kita. Yang kedua, produk kosmetik yang mengandungi hidroquinon seperti yang dikatakan oleh panel pertama tadi. Proses pemutihan boleh menjejaskan kesihatan melalui penghakisan dua lapisan pelindung kulit muka, iaitu lapisan melanin, yakni bahan yang memberi warna pada kulit, dan lapisan berkematu yang kadis air. Hidroquinon bertindak dengan menyekat pengeluaran melanin tersebut dan kulit akan menjadi semakin cerah. Tetapi dalam masa yang sama, lapisan kulit muka kita tu akan menjadi semakin tipis. Akibatnya, fungsi perlindungan kulit daripada sinaran ultra ungu dan juga pancaran matahari secara berlebihan akan terjejas, malah kulit muka kita akan menjadi kemerah-merahan dan rasa pedih serta terbakar. Dan sekiranya digunakan sedirinya hidroquinon ini digunakan dalam tempoh yang panjang atau digunakan dengan banyak dan pengguna itu juga terdedah kepada pendedahan matahari, lapisan pelindung kulit muka kita tu akan menjadi semakin tipis dan akibatnya akan timbul jeragat hitam yang akan berkekalan pada kulit. Penyerapan hidroquinon ke dalam peredaran darah dalam kualiti yang besar pula boleh menyebabkan pendengaran kita berdengung, kita akan menggigil dan juga terdapat perasaan lemas, mual dan muntah. Dan juga kita akan memperoleh kesan sentakan otot, sakit kepala, sukar bernafas dan akhirnya koma. Jika kita termakan hidroquinon ini, boleh menyebabkan keracunan yang serius seperti kerosakan sel darah merah. Oleh itu, sangat ditekankan kita haruslah menjauhi bahan hidroquinon ini daripada kanak-kanak kecil. Yang seterusnya adalah penggunaan tretinoin. Penggunaan bahan ini tanpa pengawasan yang profesional ataupun tanpa pengawasan yang betul daripada pihak kesihatan boleh menyebabkan bahagian kulit yang disapu itu ataupun bahagian kulit kita menjadi merah. Selain itu juga kulit kita akan berasa tidak selesa, pedih, rasa terbakar pada kulit, gatal dan kulit kita juga akan menjadi menggelupas dan kekeringan. Selain itu akan timbul juga jeragat hitam bertambah dan kulit kita akan menjadi sensitif kepada cahaya ultra ungu. Kesan jangka produk yang mengandungi bahan ini boleh mencacatkan wajah dan pengguna dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya jika merasa kesan pedih atau kesan pedih pada kulit atau terdapat kemerah-merahan setelah memakainya. Yang seterusnya adalah bahan betamethasone 17 valerate, di mana bahan ini boleh menyebabkan bahagian kulit muka kita yang disapu itu menjadi nipis dan mudah mengalami iritasi, berjerawat dan terdapat juga perubahan pada pigmentasi kulit serta secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko untuk diserap ke dalam sistem peredaran darah yang di mana ia akan membawa kepada kesan mudarat. Dan produk yang mengandungi asid azelaic juga biasanya digunakan untuk tujuan merawat masalah jerawat dan rosacea, iaitu di mana keadaan kronik muka menjadi merah dan kawasan dahi, hidung dan pipi. Dan produk ini juga mengandungi produk yang mengandungi asid ini hanya boleh digunakan dengan nasihat profesional kesihatan sahaja.
penggunaan asid ini juga jika tanpa pengawasan pihak kesihatan, dia boleh menyebabkan bahagian kulit muka kita yang disapu itu mengalami rasa terbakar, pedih dan kemerahan. Okey. Jadi setelah yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kesan-kesan ataupun akibat daripada penggunaan bahan telaran ini sebenarnya memberi kesan yang sama seperti yang permulanya adalah berasa pedih, ruam, kulit kita menggelupas dan akan timbul jerawat. Oleh itu, kita sebagai orang yang tahu akan perkara ini perlulah mengelakkan ahli keluarga ataupun masyarakat untuk membeli dan memakai produk kosmetik seperti ini agar kesihatan kulit kita dan tubuh badan kita juga terjaga. Akhir kata, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel kedua kita. Sekarang sudah terang lagi bersulur bahan telaran dalam produk kecantikan amat bahaya sehingga boleh mencacatkan muka. Tidak semua bahan sesuai untuk diri kita. Oleh itu, kita perlu mengetahui langkah untuk mengelak kemudaratan kepada kita. Apa kata panel ketiga? Iaitu Saudari Suhairi Fitiah mengemukakan pandangan beliau mengenai inisiatif yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk menangani isu bahan telaran dalam produk kecantikan. Dipersilakan Saudari Suhairi. Okay, terima kasih kepada moderator yang cantik Molek Praketinya. Okay, terlebih dahulu saya yang dihormati rakan-rakan panel yang lain. Okay, saya mulakan isi-isi saya. Okay, yang pertama, inisiatif mengekang penelaran penggunaan bahan telaran dalam kosmetik. Okey, laporan media sebelum ni telah mendedahkan banyak syarikat kosmetik yang kita semula produk yang diharamkan sebab mengandungi bahan telaran. Contohnya yang macam disebutkan oleh saudari Jana sebentar tadi iaitu mercury dan hydroquinone. Ini membuktikan permintaan terhadap barangan tu masih lagi tinggi dekat pasaran. Okey, jadi ada perniagaan lah. Bila ada permintaan, maka ada penawaran yang tanpa memikirkan kesan negatif yang bakal dialami oleh pengguna yang pakai itu. Sebab bagi pengusaha kosmetik ni, yang mereka fikirkan adalah keuntungan. Okey, menggunakan modus operandi menjual harga kosmetik secara murah disertakan dengan testimoni yang tersebar secara meluas. Asalnya dekat media sosial. Konon yang mempromosikan produk ni dihasilkan mampu memberi kesan yang memukau seperti yang dinyatakan oleh ahli panel lain. Okey. Disebabkan modus operandi tersebut, maka ramai pengguna yang terjerat dan terpedaya sehingga mereka menjadikan diri ni secara mangsa tak sedar. Okey, memanglah lumrah wanita untuk sentiasa tampil cantik sehingga ada kalanya mereka tak fikir sama ada produk kosmetik tu selamat ke, bebas ke daripada bahan kimia berbahaya. Kita sendiri boleh lihat produk tu jika diiklankan dekat media sosial dengan paparan yang kehebatannya yang mampu ubah penampilan seseorang dengan disertakan testimoni pengguna yang kononnya berjaya menjadi impian menjadi cantik, maka akan berderet-deret komen pengguna baru yang berminat untuk meminta balasan mesej sebab tertarik dengan produk yang diiklankan. Walaupun dah berkali-kali lah kes penipuan kosmetik murah beracun dipaparkan di media massa, malah turut menampilkan pengakuan mangsa yang mengalami kerosakan kulit sendiri tu akibat daripada penggunaan kosmetik yang ada bahan telaran ni. Ia seolah-olah tidak memberi kesan langsung kepada permintaan terhadap produk tu, malah semakin lebih tinggi. Pengusaha kosmetik ni terus gairah meraih keuntungan dengan mengeksploitasi pengguna yang mahu cantik segera tanpa kaji kandungan bahan kosmetik yang digunakan sama ada selamat atau sebaliknya. Okey, untuk kawalan produk kosmetik, produk kosmetik ni adalah kita sedia maklum yang produk kosmetik ni secara luaran saja iaitu external use only pada bahagian-bahagian tubuh manusia untuk membersih, mewangi, mencantikkan dan menghilangkan bau badan. Dan ia juga dikawal di bawah peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 Akta Jualan Dadah 1952. Oleh itu, produk yang tujuannya untuk kecantikan, contoh macam bentuk suntikan, contoh suntikan yang ada vitamin C, glutathione atau collagen dan produk untuk dimakan tak dikelaskan sebagai produk kosmetik. Okey, semua produk kosmetik perlu dinotifikasi kepada KKM sebelum produk tersebut boleh dikilang, diimport, dibekal atau dijual di pasaran Malaysia.
Sistem bagi notifikasi kosmetik berkeupayaan untuk menyaring secara automatik atau auto screening dan menolak notifikasi kosmetik yang mengandungi bahan terlarang, negative list atau bahan yang melebihi syarat dan had yang dibenarkan. Okey, sehingga Oktober 2016, sebanyak 19,769,000 produk kosmetik telah bernotifikasi dengan KKM. Sistem notifikasi kosmetik dekat Malaysia ni diamalkan selaras dengan sistem harmonisasi regulatory kosmetik yang telah dilaksanakan di semua negara ASEAN. Okey, sistem notifikasi kosmetik ni turut digunakan pakai di negara-negara lain seperti negara Kesatuan Eropah, memandangkan produk kosmetik ini secara amnya adalah dikategorikan sebagai produk berisiko rendah dan digunakan secara luaran saja. Tindakan KKM. KKM ni tindakan yang pertama sekali adalah dia buat aktiviti surveillance. KKM ni secara aktif menjalankan aktiviti surveillance seperti pensampelan dan pengujian produk, penyaringan maklumat dan formulasi produk kosmetik, audit fail maklumat produk, pemeriksaan premis, penghilangan dan pemantauan kilang kosmetik termasuk media cetak, elektronik dan media sosial. Aktiviti persampelan produk kosmetik di pasaran adalah berdasarkan best approach. Contohnya macam produk kosmetik yang berisiko tinggi seperti produk pemutih kulit atau pencerah kulit. Tindakan punitif akan dikenakan ke atas produk yang tidak mematuhi keperluan regulatory yang ditetapkan dan dihebahkan melalui kenyataan akhbar serta paparan di laman sawan rasmi KKM. Yang kedua adalah aktiviti penguatkuasaan. KKM secara berterusan menjalankan pemeriksaan ke atas premis menjual dan mengendalikan produk kosmetik serta individu yang menjual produk kosmetik secara atas talian dan pemeriksaan saringan di pintu masuk. Ini berdasarkan statistik sepanjang tahun 2015 hingga November 2016, sebanyak 12,198 item kosmetik tidak bernotifikasi bernilai 8.4 juta ringgit Malaysia telah dilampas. KKM giat menjalankan pemantauan terhadap platform digital yang mengiklan dan menjual produk kosmetik secara atas talian. Untuk tahun 2016, sebanyak 304 laman web dan media sosial telah disiasat oleh KKM dan 300 laman sesawang yang didapati melanggar akta yang dikuatkuasakan telah diserahkan kepada agensi yang berkaitan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Facebook dan Google untuk tindakan sekatan dan penutupan. Di bawah Seksyen 12-1 Akta Jualan Dadah 1952, individu yang disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda daripada RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan yang kedua, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi syarikat pula, di bawah Seksyen 12-2 Akta Jualan Dadah 1952, hukuman denda tidak melebihi RM50,000 bagi kesalahan pertama dan denda RM100,000 bagi kesalahan berikutnya boleh dikenakan. Langkah-langkah memperkukuhkan kawal selia. Yang pertama sekali kita kena buat pindaan akta dan peraturan berkaitan. Bagi memperketatkan kawalan, KKM dalam usaha meminda akta dan peraturan sedia ada seperti Akta Racun 1952, Akta Jualan Dadah 1952 dan Akta Ubat, Iklan dan Jualan 1996. Antara pindaan yang dicadangkan termasuk mengenakan kompaun, meningkatkan penalti yang lebih tinggi serta memperketatkan peraturan-peraturan yang sedia ada. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara kementerian dan agensi. Tindakan bersepadu dengan lain-lain kementerian seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Kementerian Dalam Negeri KDN akan diperkukuhkan supaya tindakan yang lebih menyeluruh dapat diambil ke atas syarikat yang tak bertanggungjawab ni. KKM juga menasihatkan kepada orang ramai mengemukakan aduan dan menyalurkan maklumat berkenaan produk kosmetik yang meragukan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk membantas penjualan kosmetik yang tidak bernotifikasi. Aduan dan maklumat boleh disalurkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia melalui laman seseorang yang sebelum ini disebutkan oleh panel pertama iaitu Nurjana. Ataupun di talian 0378413200 dan juga di mana-mana cawangan penguatkuasa farmasi di setiap negeri.
orang awam boleh semak status notifikasi dekat situ. Okay. Untuk dari segi pengguna pula, kita sebagai consumer, kita sendiri harus bijak memerhati, membeli, maafkan saya, kita harus bijak dan berhati-hati semasa memilih produk kosmetik dan mengetahui sedikit sebanyak mengenai bahan kimia yang lazimnya digunakan dalam formulasi produk kosmetik kerana bahan tu akan diserap melalui kulit. Oleh itu, sebelum membeli sesuatu produk kosmetik, pengguna dinasihatkan supaya berhati-hati dan bijak memilih produk kosmetik yang sesuai untuk kegunaan sendiri bagi memastikan produk kosmetik yang dibeli adalah berkualiti dan selamat untuk digunakan. Okey, antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan produk yang dibeli selamat dan tidak bahaya. Yang pertama sekali kita kena buat adalah baca label produk dan ambil perhatian terhadap label amaran terdapat setengah bahan yang digunakan di dalam formulasi produk kosmetik bagi memastikan ia selamat untuk digunakan. Okey, yang keduanya, secara umumnya, krim pencerah wajah yang ada kandungan merkuri berbau agak keras. Kadang-kala ada pengeluar menggunakan haruman yang agak kuat bagi menutupi bau logam merkuri tersebut. Jadi memilih krim ni perlu berhati-hati sebab jika ia gunakan bau logam atau terlalu wangi. Yang ketiga, untuk mengesan merkuri pada produk, lakukan tip ni iaitu sapukan krim pada tangan dan gosokkan barang kemas dibuat daripada emas. Krim tu mengandungi merkuri, krim tu akan bertukar jadi kelabu. Semakin gelap warna kelabu bermakna semakin tinggi kandungan merkuri kat dalamnya. Okay, seterusnya, kurangkan atau hindari diri daripada menggunakan produk kosmetik semasa hamil maupun menyusukan anak. Ambil makanan seimbang yang kaya dengan kalsium dan zat besi bagi kurangkan risiko toksik dedahan. Okey, yang terakhir sekali merujuk laman web Biro Pengawalan Farmaseutika Kebangsaan BPFK untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan produk atau bahan dalam formulasi produk kosmetik dan hak serta syarat yang dibenarkan. Okey, sekian itu saja kongsian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Hairin Fitriah, ahli panel ketiga. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang bahan terlarang dalam produk kecantikan. Kesimpulannya, pengguna yang bijak harus berfikir dahulu sebelum membeli sesuatu barangan. Tidak salah untuk menjaga kecantikan dan penampilan diri, tetapi hendaklah mengikut kemampuan dan keperluan. Jangan mengikut hawa nafsu tanpa memikir baik dan buruk sesuatu barangan. Pengguna hendaklah lebih peka kandungan bahan dalam sesuatu barangan kosmetik. Sikap berwaspada dapat mencegah sesuatu yang tidak baik. Pihak pengeluar produk kosmetik juga jangan hanya mementingkan keuntungan yang ingin dicapai tanpa menjaga kepentingan pengguna. Sikap tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan terjadinya sesuatu perkara buruk terhadap pengguna. Kita sebagai pengguna berhak untuk membuat pilihan yang terbaik dan jangan membeli membuta tuli tanpa mengetahui akibatnya. Sesungguhnya, pengguna yang bijak dapat menyelamatkan diri mereka dari kemudaratan. Ingatlah, kecantikan rohani lebih penting dan mulia berbanding kecantikan fizikal yang hanya sementara. Membuat sesuatu perkara janganlah keterlaluan sehingga diri sendiri yang menderita. Kerajaan haruslah memantau dari semasa ke semasa, tindakan yang tegas harus diambil kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Secara keseluruhannya, peranan pengguna itu sendiri, masyarakat dan kerajaan mampu mengatasi masalah produk kosmetik yang melanggar undang-undang. Sesungguhnya, kerjasama semua pihak dapat menghindari perkara yang tidak baik berlaku kepada semua orang. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini bukan sekadar masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, saya berharap semua orang berhati-hati semasa memilih dan menggunakan produk kecantikan agar dapat mengedarkan sebarang keburukan dan kemudaratan yang tidak diingini. Saya sudahi forum kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima Puan kasih. Tuan Moderator.